السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufiknya dapat lagi kita istiqamah buat majlis yang ke-12 daripada yang pertama dululah sampai sekarang. Kita ya istiqamah buat live ni apa tak tahu lah. Tu. Dengar Dr. Ahri tahu tangguh ke tak tangguh. Ini insya-Allah hari ni kita bahas dalam bab baru. Kita dah lepas dah dulu dalam bab fa'il, dah lepas dah naik fa'il, lepas dah mubtada khabar, lepas dah inna wa akhawatuha, lepas dah kana wa akhawatuha, lepas dah dhanantu wa akhawatuha, lepas dah. Ni sekarang hari ni kita nak bahas bab babun na'ti. Bab yang membicarakan tentang na'at ataupun sifat. Tu. Bila kata sifat, bila kata na'at, maka ni dia panggil ni nak masuk bab tawabi' lah. Dalam bab tawabi' ikut. Tawabi' ni ada 4. Dulu kita sebut lama dah, cuma tidak official. Sekarang ni nak official dah lah. Nak masuk bab satu persatu lah. Sifat na'at di-i'rab sebagai sifatun atau na'tun. Mana-mana pun boleh. Dan benda yang disifatkan itu dia panggil man'ut ataupun mausuf. Tu. Jadi babun na'ti ni antara bab tawabi' yang paling banyak sekali dalam kitab. Tu. Paling banyak sekali dalam kitab dalam bab tawabi' yang 4 tu, na'at, badal, taukid dan atah, sifatlah yang paling banyak. Kalau ikutkanlah, yang paling banyak sekali ada saja sifat. Ada saja sifat. Yang kedua baru mari atah. Atah. Badal pun jarang juga. Badal yang ketiga. Lepas atah badal. Sebab badal ni jarang sikit. Atah pun banyak juga, tapi nak banding banyaknya atah dengan sifat, rasanya sifat banyak lagi ataupun sama saja. Tapi badal dia kurang sikit. Tu. Yang paling kurang sekali taukid lah. Taukid lagi jarang. Ajma'ina baru taukid. Jarang jumpa.
Tu buat taukid nanti akan datang lah, tapi tu jarang. Yang paling banyak sekali antara tawabi' yang kita duk nampak sifat lah. Ataupun dia sama tarah dengan ataf, sama banyak. Tu. Sifat paling banyak sekali. Babun na'ti. Jadi kita boleh nak panggil na'at, boleh nak panggil sifat. Benda yang dinaatkan, benda yang disifatkan, dia panggil man'ut ataupun mausuf. Ni bukan sifat yang hakiki ni. Bukan sifat yang sungguh ni. Bukan sifat yang kita duk bicara macam sifat Allah, sifat arat bagi makhluk. Kan, ni sifat dalam nahu. Sifat dalam nahu, na'tun. Maka kalau kita berkata-kata, kita nak menyifatkan Allah Ta'ala, nak dari sudut bahasanya, boleh panggil na'at. Tak ada masalah. Tu. Contoh kita kata apa? Allahul khaliqu. Tu. Al-khaliqu itu na'at bagi Allah. Oh, maknanya Allah Ta'ala ada na'at. Ada. Dari sudut hakikat, Allah Ta'ala tidak boleh panggil na'tun. Sebab na'tun tu makhluk. Tapi ni dari sudut i'rab. Dari sudut i'rab tak ada masalah. Dari sudut i'rab tidak ada masalah. Tu i'rab bahasa sahaja. Bukan hakikatnya Allah Ta'ala ada na'at. Tu. Na'at ni baru. Makhluk. Tu. Dia sebenarnya sifat. Kalau makhluk boleh na'at, boleh sifat, boleh arat. Tu. Tapi Allah Ta'ala sifat sahaja. Tu kalau dalam perbahasan tauhid, sifat yang hakiki. Itu tak panggil na'at. Na'at Allah Ta'ala ialah sifat. Na'at Allah Ta'ala adalah wujud. Tak ada. Sifat. Ini tidak panggil na'at, tidak panggil arat. Tapi kalau makhluk, na'at panggil, arat panggil, sifat panggil dan sebagainya. Sebab arat, sebab kita baharu. Jadi ni na'at dalam bab nahu. Tu. Jadi jangan segan-segan lah nak i'rab na'at dalam, kalau jumpa kalam yang berkaitan dengan Allah Ta'ala, yang kita tahu ini memang na'at bagi Allah Ta'ala ni. Na'at dari sudut. Dari sudut nak i'rab, bukan na'at kita perbahasan tauhid. Tu. Bila sebut na'at, yang disifatkan, yang dinaatkan itu dia panggil man'ut. Sebut sifat, mausuf. Mausuf ni, dalam bab tauhid contohnya, tak tepat kalau seseorang tu kata sifat ini dia yang boleh bersifat ini ialah zat sahaja. Itu tidak tepat. Tu. Yang boleh bersifat ini zat sahaja. Sebab apa? Sebab dia kata tengok takrif qama ma qama bi ghairihi. Ataupun takrif yang umum lagi, ma yata'allaku bisyai'i. Itu dalam Hasyiah Amir. Barang yang bersangkut paut dengan sesuatu. Itu lebih umum lagi lah. Kalau ma qama bi ghairihi itu dia khusus kepada sifat yang ada sahaja. Kalau ma yata'allaku bisyai'i, barang yang bersangkut paut dengan sesuatu, dia masuk sekali benda yang sungguh. Sifat yang sungguh. Tu. Sifat yang sungguh. Lagi pula ada lah bila kata sungguh, sungguh masuk, ada masuk. Tapi ma qama bi ghairihi khusus kepada sifat yang ada sahaja. Tu. Tu sifat yang ada sahaja. Jadi tak kena dan tak betul kalau orang kata sifat itu ialah ada pada zat sahaja, bergantung pada zat sahaja, sungguh di zat sahaja. Tidak tepat. Tu. Yang tepatnya bukan sekadar zat, sifat pun boleh bersifat dengan sifat. Tu. Sifat pun boleh bersifat dengan sifat. Buktinya kita kata baju ini berwarna biru pekat. Pekat itu sifat bagi biru. Biru tu pula sifat bagi baju. Tengok tu. Baju itu berwarna biru pekat. Baju tu zat. Biru itu na'at. Biru tu arat. Dan sifat bagi arat tersebut adalah pekat pula. Cuma pekat tu amrun i'tibari. Biru itu wujudi. Baju itu wujudi. Tu dalam tauhid jangan duk bahas. Jangan duk kata, sifat ni ada di zat. Bukan. Tak kena. Walaupun betul, tapi tak kena. Tu. Kalau orang yang haluh lagi, dia tengok dalam lagi, tak kena, tak tepat kalau kata sifat itu ada di zat. Tak kena. Sebab sifat pun boleh bersifat dengan sifat, iaitu sifat yang wujudi sahaja. Sifat yang wujudi sahaja boleh bersifat dengan sifat yang adami, sifat yang amrun i'tibari. Macam contoh sifat ma'ani apa dia? Kudrat. Kudrat boleh bersifat dengan sifat wujud tak? Boleh. Kalau kudrat tak bersifat dengan sifat wujud, tak bersifat dengan sifat wujud, kudrat dia tak panggil wujudi. Dia panggil amrun i'tibari. Tu.
Bersifat dengan wujud lah kita kata kudrat ada di zat. Sebab apa? Kudrat tu benda wujud. Kudrat bersifat dengan sifat kidam tak? Bersifat dengan kidam. Kalau tak bersifat dengan kidam, maknanya kudrat baharu. Kudrat Allah Ta'ala. Kudrat kita bersifat dengan baharu. Kudrat Allah Ta'ala bersifat dengan baqa' tak? Baqa'. Sebab tu kudrat Allah Ta'ala kekal. Kalau tak bersifat dengan sifat baqa', kudrat Allah fana. Allah Ta'ala punya kudrat boleh bersifat dengan mukhalafah lil hawadith. Boleh. Dari sudut dia itu bukan arat macam makhluk. Sifat kudrat boleh bersifat qiyamuhu binafsihi. Qiyamu ta'ala binafsihi. Boleh. Sebab sifat Allah tidak diciptakan oleh sesuatu. Dia ada sejak azali bersama dengan zat Allah Ta'ala. Sifat kudrat boleh bersifat dengan sifat wahdaniyah. Ya, dia bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sebab kalau tidak bersifat dengan sifat wahdaniyah, kudrat ada 2, ada 3, ada 4. Itu maksudnya. Tu maksudnya sifat boleh juga bersifat dengan sifat. Siapa kata sifat untuk zat saja? Tak. Tu. Lepas tu nak panggil lagu mana? Sebab tu dalam Hasyiah Amir lebih tepat. Lebih tepat dia punya cara huraiannya. Dia kata sifat itu pada mausuf. Tu. Sifat itu pada mausuf. Ni nak masuk nahu ni. Sifat itu pada mausuf. Bila kata mausuf, dia umum. Sama ada zat atau sifat. Tu. Tapi bila kita kata zat, kita khususkan zat. Habis lah. Tak terkeluarlah sifat. Sifat tak boleh bersifat dengan sifat lah maknanya. Bila kita khususkan zat. Sifat boleh berada di zat dan boleh ada di sifat yang wujudi. Sebab tu dia panggil benda yang disifatkan itu dia panggil mausuf. Ni nak masuk nahu ni. Tu. Dia punya khutbah Jumaat dia. Tu. Khutbah Jumaat pasal akidah dulu sebelum masuk bab na'at yang sunguti dalam bab nahu. Tu. Sebab tu sifat, benda yang disifat jadi mausuf. Na'at man'ud. Tu. Jadi sifat Allah Ta'ala boleh bersifat dengan sifat. Kalau sifat Allah Ta'ala itu yang wujudi. Tapi sifat yang amru itibari tak boleh lah. Sebab diri dia pun tak ada. Nak sifat apa lagi? Diri dia pun tak ada nak sifat dengan apa lagi. Panjang amru itibari contohnya. Contohlah kita kata panjang tu amru itibari atas kaum muktamad yang tidak mensabitkan hal. Contohnya. Panjang amru itibari. Mana ada panjang yang sekian-sekian? Tak ada lah. Kalau panjang sangat tu taukid. Sangat tu taukid pada panjang, bukan sifat pada panjang. Sebab panjang beriktibari. Dia tak ada sifat lain yang boleh menyifatkan panjang tu. Melainkan panjang sangat. Sangat tu taukid, bukannya sifat. Tu. Dia mari dah. Tu. Habis tu. Sudah tu. Tak masuk dah lagi. Habis. Okay. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi ni bab na'at lah. Penting bab na'at ni. Habis. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah Syekh Muhammad bin Daud bin Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu ta'ala. Babun na'ti. Ni macam biasalah. Babun na'ti ay hadha babun fi bayanin na'ti. Babun na'ti idhafah zarfiyah. Babu khabar li mubtada'in mahdhuf taqdiruhu hadha an-na'ti mudhafu ilaih. An-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Dia kata an-na'tu bermula na'at itu. An-na'tu mubtada' lah. Tabi'un itu merupakan yang ikut. Tabi'un khabar bagi na'tu. Khabarul mubtada'. Tabi'un ikut siapa? Lil man'uti. Bagi man'ut. Man'ut isim ba'da harfun jar. Bila kata tabi' ada matbu'. Bila kata sifat ada mausuf. Bila kata na'at ada man'ut. Bila kata dalil ada madlul. Bila kata lazim ada malzum. Bila kata fahim ada mafhum. Tu. Macam-macam lah. Tu. Fi raf'ihi. Dah ikut tu lagu mana? Tu. Tabi'un lil man'uti. Lil man'uti tu. Sini tulis apa? Lil man'uti. Nuskhah saya tulis lil man'utu. Salah ha? Tu. Tu kalau tahu nahu tu boleh tahu nuskhah salah. Mana kena lil man'utu? Lil man'uti lah sebab kita ngaji kaedah nahu. Lil man'uti. Fi raf'ihi pada rafa'nya na'at. Ataupun kata
pada rafa'nya man'ut silap, bukan na'at. Pada rafa'nya man'ut. Tu kena rujuk tu kena. Kalau pada rafa'nya tabi', buat apa nak tabi'? Kita nak bahas tabi', bukan nak bahas man'ut. Tu. Kita nak bahas sifat, bukan nak bahas mausuf. Maka raf'ihi ay raf'il man'ut, raf'il matbu', raf'i mausuf. Pada rafa'nya man'ut. Maksudnya kalau man'ut mausuf dia itu rafa', na'at dan juga sifat turut marfu'. Itu maksudnya. Wa nasbihi atah pada raf'ihi dan nasaknya man'ut. Wa khafdihi atah lagi dan khafatnya man'ut. Wa ta'rifihi atah lagi dan ta'rifnya man'ut. Ta'rif ni bukan ta'rif mu'arraf. Maqasid tasawur tu ataupun maqasid tasawur tu mu'arraf, mu'arrif, al-qaul syarih ta'rif, bukan. Ni ta'rifihi ni maksudnya ma'rifah dia, isim ma'rifah. Tu. Wa tankirihi dan tankir dan nakirahnya man'ut. Tu. Tankirihi asal pada mana? Nakara yunakkiru tankiran wa huwa yunakkirun munakkirun wa dzaka munakkarun. Tu. Ta'rifi arrafa yu'arrifu ta'rifan wa huwa mu'arrifun wa dzaka mu'arrafun. Tu. Habis. Tu tangkiri. Tu na'at. Mudah dia buat. Tu. Mudah dia buat. Okey. Ni samalah. Inilah na'at dia. Apa dia? Tabi'. Bila kata na'at, tabi' lah. Dia dalam bab tawabi'. Tawabi' tu jamak muzakkar salim, jamak taksir. Tabi'un, tabi'ani, tawabi'. Kalau nak jamak muzakkar salimnya, tabi'un. Tapi orang tak panggil lah tabi'un. Tu dia tak panggil lah tabi'un. Tawabi'. Tu. Sebab saat lagi kita akan bagi kaedah antara yang menjadi mu'annah ialah jamak taksir. Semua jamak taksir akan diberikan semua jamak taksir ialah muannas. Walaupun jamak taksir itu asalnya adalah muzakkar. Rajulun, rajulani, ar-rijal. Ar-rijal tu muannas tu. Walaupun laki. Sebab apa? Sebab muannas dengan jamak taksir. Sekali lagi kita bagilah kaedah dia. Ada kaedah sekali lagi. Kaedah nak kenal muannas dan kaedah nak kenal muzakkar. Tu. Habis. Mana tadi? Apa nama tu? Tu. Habis. Jadi tu, dia ikut belaka. Kalau dia rafa', na'at juga rafa'. Nasak, nasak. Khafat, khafat. Kalau makrifah, makrifah. Kalau nakirah, nakirah. Tambah lagi. Kalau muzakkar, muzakkar. Kalau mu'annah, mu'annah. Ikut sebiji. Tambah sikit lah. Saya kita bagi kaedah lah. Cuma tambah sikit. 2 bit sikit. Mu'annah, mu'annah. Muzakkar, muzakkar. Semua dia ikut. Bila man'ut muzakkar, tiba-tiba kita nak itlaq, nak kata i'rab sifat tu mu'annah. Bukan dia. Bukan dia. Tu i'rab lain tu. Tu. Okey, faham dah na'at tu. Simple lah na'at ni. Hari ni muka surat sampai muka surat 25. Sikit je. Kita nak bahas bab na'at saja hari ni. Tu. Habis. Jadi kaedah. Mari pula kaedah. Kaedah ada 5. Kaedah na'at. Habis dah lah bab na'at. Tu. Dalam matan saja habis. Kaedah na'at. Kaedah nahu ada 5. Boleh kan? Yang pertama, lagi satu nak peringat lah. Nak peringat satu lagi. Kaedah-kaedah yang kita bagi ni berdasarkan ghalib. Sama ada memang kaedah dia ataupun ada kaedah lain tapi ini ghalibnya. Takut kita pegang sangat hak ni sampai saat kita pergi baca kitab mana ke, kitab i'rab lain, kita faham lain. Kita kata, kaedah ni patutnya gini buat macam ni. Maknanya kaedah tersebut hanya taraf jurumiyah sahaja. Dia ada nak bahas tinggi-tinggi lagi kitab lain lah. Sebab kita bagi kaedah ni dia panggil ghalib. Dia panggil ghalib. Tu. Yang lain-lain tu sikit-sikit kadang-kadang. Kadang-kadang kita tengok kitab tu awak di i'rab isim inna contohlah, isim inna. Patutnya isim inna ni yang kita belajar kaedah dulu dia bagi mesti isim zahir, mesti isim mudmar. Tiba-tiba isim isyarat jadi inna. Jadi isim inna. Ada yang boleh, tak ada masalah. Sebab isim zahir dan isim mudmar itu dia ghalibnya. Dia itu selepas inna. Kalau selepas inna isim isyarah lah jadi isim inna. Faham tu? Jangan kata, mesti mudmar dengan zahir saja. Jangan pegang tu. Jangan taklid sangat.
Kita panggil hak tu, itu yang ghalibnya. Biasanya lepas inna, isim mudmar atau isim zuhri. Tu. Isim isyarat jarang sekali. Tapi ada. Contoh dalam Quran lah, innal ladzina kafaru sawaun alaihim. Alladzina kafaru. Alladzina itu isim inna. Kafaru khabar inna. Tu. Tapi itu jarang lah innal ladzi. Biasanya dalam kitab-kitab isim inna dia adalah isim zuhri atau isim mudmar. Jadi kaedah yang na'at. Kaedah na'at ada 5. Yang pertama, na'at ataupun sifat ialah kalimah yang menjelaskan sifat isim yang sebelumnya. Na'at ataupun sifat ialah kalimah yang menjelaskan sifat isim yang sebelumnya. Yang menjelaskan sifat isim sebelumnya. Tu. Dan isim tersebut dipanggil man'ut. Kaedah pertama, na'at ataupun sifat ialah kalimah yang menjelaskan sifat isim yang sebelumnya yang dinamakan sebagai man'ut ataupun mausuf. Kalau kita i'rab na'at, dia jadi man'ut. Kalau kita i'rab sifat, dia jadi mausuf. Tu. Tu. Okay. Contoh apa dia? Contoh kita buat ayat waja'akum rasulun karimun. Waja'akum, dan telah datang ia kepada kamu, akan mereka itu ataupun akan kamu semua oleh seorang rasul yang karim. Waja'akum rasulun karimun. Rasulun fa'il bagi ja'akum tu karimun itu adalah sifat dia. Karimun adalah sifat dia. Maka rasulun dia panggil man'ut, karimun dia panggil sifat ataupun na'at. Tu. Contoh lagi, hadza rajulun karimun. Rajulun dia panggil man'ut, karimun dia panggil sifat. Lagi, yadhhabu at-tullabu al-mujtahiduna. Tu. Telah pergi ia oleh pelajar-pelajar yang berjihad ia. Tu. Al-mujtahiduna, yang berjihad mereka itu. Tu. Ataupun at-talibuna al-mujtahiduna. Tu. Al-mujtahiduna. Tu. Ja'al muslimuna al-mujtahiduna al-karimuna. Tu. Al-karimuna. Tu. Ikutlah. Tu. Semua tu dia panggil sifat. Dan sifat ini tidak terbatas. Macam dululah khabar tak terbatas. Sifat pun tak terbatas. Dalam Asma'ul Husna kita boleh jadikan dia sifat. Macam mana? Kita ubah sikit lah. Mana? Huwallahur Rahmanur Rahim. Huwa. Allahu. Huwa tu mubtada. Allahu khabar. Ar-Rahmanu adalah sifat. Ar-Rahimu sifat. Al-Maliku sifat. Sampai 99 Asma'ul Husna semua sifat. Tu. Kalau kita nak jadikan dia Ar-Rahman Ar-Rahim itu khabar kana, boleh? Kana Allahu Ar-Rahmanar Rahim. Kana Allahu Ar-Rahmana Ar-Rahima Al-Malikal Qudusas Salam. Jadikan dia khabar inna, tukar jadi inna. Innallaha Ar-Rahmanur Rahim. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang bernama Ar-Rahman Ar-Rahim. Cara terjemah pun bezalah. Kana Allahur Rahmanar Rahim, adalah ia Allah itu zat yang memiliki nama Ar-Rahman Ar-Rahim dan sebagainya. Tu. Tu. Kalau kita nak i'rab sifat lah, huwallahur Rahmanur Rahim. Kalau nak i'rab sifat. Tu. Kalau nak i'rab sifat. Tu cara dia. Ataupun kalau kita nak i'rab, tak mau i'rab sifat lah. Huwallahur Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanu dah. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu. Tapi tak mau i'rab sifat lah. Nak i'rab khabar. Boleh tak? Boleh. Tapi cara terjemah lain lah. Tu. Cara terjemah lain lah. Tu. Huwallahur Rahmanur Rahim. Dialah. Bermula dialah itu Allah. Lagi pula Ar-Rahman. Lagi pula Ar-Rahim. Tu kalau nak jadi nak i'rab khabar. Lagi pula yakni dia itu
khobar sampai 99. Kalau nak i'rab sifat, huwallahur rahmanur rahim. Cara terjemah lain. Bermula dia itu Allah yang bernama Ar-Rahim, yang bernama Al-Malik, yang. Sebab itu terjemah sifat. Tu. Boleh beza tu. Beza cara terjemah. Boleh nak i'rab, tak ada masalah. Tapi beza cara terjemah dia. Kan kita belajar dulu khabar terjemah lagu mana? Ada itu ataupun ialah. Kalau mubtada bermula. Saat lagi dia ada kaedah sifat, nak terjemah dia yang. Cara terjemah pun bezalah. Sah i'rab. Idza sah al-ma'na sah al-i'rab. Apabila sah makna sah i'rab. Tu idza sah al-ma'na sah al-i'rab. Sah makna sah i'rab. Tak ada masalah. Tu. Okay? Jadi boleh dengan Asmaul Husna tu boleh macam-macam kita buat. Nak jadi khabar kana boleh, khabar inna boleh, khabar saja boleh, sifat saja boleh, bolehlah ke? Tu. Nak jadikan badal nanti dalam bab badal boleh juga. Badal. Ar-Rahman itu badal kul bagi Allah. Ar-Rahim badal kedua, badal ketiga, badal. Macam itulah. Boleh nak jadi badal. Atah. Nak jadikan Asmaul Husna atah, tambah waw. Huwallahu warrahmanu warrahim wal malikul quddus wassalamu wal mu'min. Tambah waw. Tu. Macam tu lah dia faham i'rab. Idza sahal i'rab sahal makna. Faham benda ni, dia faham lah cara nak buatnya. Jadi Asmaul Husna tu saja boleh i'rab macam-macam. Cuma kaedah susun ayat lain-lain. Tu. Habis. Jadi yang pertama tu, na'at ataupun sifat ialah kalimah yang menjelaskan sifat isim yang sebelumnya yang dinamakan man'ut. Satu. Yang kedua, bentuk-bentuk na'at ada 5. Jangan kita ingat na'at tu isimnya. Jangan. Bahasa Arab luar. Jangan buat leceh. Ini tarah jurumiyah pun 5 dah. Kalau pergi buka kitab lain lagi teruk. Tu. Ini 5. Okey. Kaedah. Yang kedua, bentuk-bentuk na'at ada 5. Pertama ialah kalimah isim. Kalimah isim senanglah. Macam tadilah. Allahur Rahmanur Rahim. Allahu man'ud. Ar-Rahimu na'at. Tu. Tu senang tu. Tak ada masalah. Kalimah isim. Buatlah contoh lain. Hadza Zaidun Karimun. Ini bermula ini merupakan Zaid yang mulia. Ikutlah. Itu isim. Isim biasa. Okey. Yang kedua. Sifat ataupun na'at dalam bentuk jumlah ismiyah. Ada. Jumlah ismiyah. Contoh. Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Tu. Contoh dalam Al-Quran. Rihun fiha azabun alim. Rihun. Rih tu angin. Rihun. Angin. Rihun fiha. Fiha ay fir rih. Padanya. Pada angin itu. Azabun alimun. Fiha azabun alim adalah jumlah ismiyah. Fiha itu khabar muqaddam. Azabun itu khabar apa nama tu? Khabar apa nama? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Kemudian alimun sifat bagi azabun. Kemudian fiha azabun alimun, jumlah tu jumlah ismiyah merupakan sifat kepada rihun. Tu. Sebab apa? Sebab cara terjemah kita kata rihun. Contoh ada ayat depan lain lah. Contoh kita pun hadza. Sebab tu ayat Quran. Kita pun hadza. Hadza rihun fiha azabun alim. Hadza mubtada, rihun khabar. Fiha padanya nyerih, azabun alim. Cara terjemah lagu mana? Bermula ini ialah angin yang padanya, pada angin itu azab yang pedih. Tengok. Kita terjemah angin yang. Selepas yang padanya. Bukan yang isim dah. Bukan yang mulia, yang kuat dah. Tu. Rihun qawiyun, yang kuat. Angin yang kuat. Dah. Kita buh jumlah ismiyah situ. Cuma jumlah ismiyah khabar muqaddam, isim muakhar. Mubtada muakhar. Fiha azabun alim. Itu terjemah lagu mana? Bermula ini ialah angin yang padanya, pada angin itu azab yang pedih. Tu.
Azab yang siksa. Rihun fiha azabun alim. Tu contoh jumlah ismiyah. Tu yang kedua. Yang ketiga, na'at dalam bentuk jumlah fi'liyah. Na'at dalam bentuk jumlatun fi'liyah. Contoh macam tadilah. Cuma kita tukar ayat sikit. Rijalun. Rijalun. Rijal itu. Contoh apa? Jumlah fi'liyah. Rijalun. Rijalun la yadhhabu rijalun. Rijalun kan? Rijalun banyak. Macam mana? Macam mana bagi contoh? Jumlah fi'liyah tak mari pula dah. Saya mari cover. Saya ada lagi tu depan tu. Jumlah fi'liyah. Ada jumlah fi'liyah. Ada tu tadi. Jumlatun fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Tak ada pula. Jumlah fi'liyah. Sekejap, nak mari. Rijalun. Laqa yulaqi. Rijalun. La tulqihim. Contohlah. Rijalun. La tulqihim. Apa dia? La tulqihim. Ataupun ni. Rijalun la tulhihim tijaratun. Dalam Al-Quran masa. Al-Quran masa tu. Rijalun la tulhihim tijaratun. Tulhihim apa dia makna? Tak ingat dah. Rijalun. Laki-laki yang tidak. Dia terjemah yang tidak. Tulhihim. Tulhihim tu fi'il tu. Jumlah fi'liyah tu. Tulhihim tijaratun. Tijaratun fa'il bagi tulhi. Cuma makna terlupa. Makna terlupa. Makna apa tulhi? Tu. Rijalun la tulhihim tijaratun. Tijaratun fa'il bagi tulhi. Him tu maf'ulun bih bagi tulhi. La tulhihim tijaratun. Itu sifat bagi rijalun. Tu. Dalam bentuk jumlah ya. Cuma jarang lah. Jarang. Cuma jarang. Yang biasanya isim. Yang biasanya isim je. Tapi jarang. Tapi mungkin ada. Boleh tak ada masalah. Na'at dalam bentuk jumlah fi'liyah. 2. 3. Yang keempat, na'at dalam bentuk jar majrur. Na'at dalam bentuk jar dan majrur. Mana jar dan majrur ni? Contoh kita kata, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Qad ja'atkum. Sungguh. Bila qad ja'atkum. Qad apabila bersanding dengan fi'il madhi. Bersanding. Bersanding dengan fi'il madhi, ya qad litahqiq. Dulu kita sebut dah dulu. Litahqiq. Ataupun kita nak kata litauqiq. Tapi lebih tepat litahqiq lah. Untuk mentahqiqkan, menguatkan, berlaku sungguh. Qad ja'atkum bayyinatun. Kum itu adalah qad ja'atkum bayyinatun. Bayyinatun fa'il bagi ja'a. Fa'il bagi ja'a. Tu. Fa'il bagi ja'a. Idza ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Apabila dia telah datang, ia akan mereka itu oleh keterangan. Keterangan mana? Keterangan yang daripada Tuhan mereka itu. Dia terjemah yang. Min rabbikum. Tu. Dia terjemah yang. Min rabbikum. Dia terjemah yang. Iaitu min rabbikum. Sekali lagi kita akan terang macam mana jumlah-jumlah ni boleh jadi man'un. Sekali lagi lah. Ni kita bagi umum dulu. Maksudnya kaedah kedua ni, na'at boleh bentuk kalimah isim, boleh bentuk kalimah jumlah ismiyah, boleh bentuk jumlah fi'liyah, dan boleh dibentukkan melalaikan. Melalaikan. Maksudnya rijalun la tulhihim tijaratun. Lelaki-laki ataupun kita jadikan dia khabar muqaddam, khabar lah. Kita jadikan khabar ke apa ke yang sebelumnya ada ayat. Rijalun tu adalah i'rab dia sama ada khabar ke apa ke. La tulhihim. Yang tidak melalai ia akan mereka itu rijal oleh perniagaan. Tu. Nak peringatan pada orang lelaki ni.
Laki-laki yang mana? Yang tidak lalai ia akan mereka itu rijal oleh tijarah. Dia seolah-olah ada kait lagi tu. La tulhihim. Him tu kembali pada mana? Him kembali pada rijal. Dia ada kait tu, rabitah. Dia ada kait tu, rabitah. Dia ada kait rabitah. Contoh jadi jumlah ismiyah kan. Dia punya sifat. Rihun fiha azabun alim. Fiha azabun alim. Fiha ay fi rih. Ha kembali pada rih. Dia ada kait rabitah lagi tu. Rabitah dhamir. Sebab tu kita kata tu sifat bagi dia. Sat lagi adalah kaedah khusus lagi. Cuma tu secara umum. Boleh kait lagi dengan man'ud dia. Sebab ha tu merujuk kepada rih. Fiha rihun fiha azabun alim. Fiha ay fi rih. Tu. Ar-rijal ataupun rijalun la tulhihim. Him. Apa him? Him ar-rijal. At-tijaratu. Tu. Tijaratun. Sama juga jar majrur. Qad ja'atkum bayinatun inda rabbikum min rabbikum. Telah datang ia akan mereka itu oleh keterangan yang daripada Tuhan mereka itu. Dia terjemah itu. Yang. Jar majrur. Saya adalah syarat dia. Kemudian yang last sekali bentuk na'at ialah zaraf madhruf. Zaraf madhruf ni contoh apa dia? Contoh kita kata wajadtu kitabun. Wajadtu kitaban. Wajadtu kitaban. Wajadtu kitaban fawqa sathil baiti. Wajadtu kitaban. Telah menjumpai ia oleh aku akan kitab yang berada di atas sutuh rumah. Tu. Wajadtu kitaban fawqa sathil baiti. Fawqa sathil baiti. Tu. Tu untuk zaraf dan madhruf. Boleh. Jadi boleh. Isim saja, ismiyah, jumlah fi'liyah, zaraf madhruf atau jar majrur boleh menjadi na'at sifat dengan syarat-syarat yang kita akan sebut nanti. Itu kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga bagi na'at. Na'at boleh berbilang. Kaedah ketiga, na'at boleh berbilang dengan man'ud yang satu. Boleh. Man'ud seorang lah. Man'ud. Tapi sifat banyak. Boleh. Tak ada masalah. Tu. Boleh. Tak ada masalah. Harus berbilang na'at. Harus berbilang na'at. Dan na'at tu pula walaupun berbilang-bilang jenis. Macam kita kata tadi, na'at ada yang isim, ada yang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Boleh nak buat na'at yang pertama na'at isim saja. Na'at kedua jumlah fi'liyah. Na'at kedua jumlah ismiyah. Na'at keempat jar majrur. Na'at kelima zaraf madhruf dan sebagainya. Boleh. Tak ada masalah. Tu. Tu macam dalam bab khabar lah. Dalam bab khabar kan dia kata khabar boleh berbilang dan boleh berbagai jenis. Sama ada khabar mufrad, tiba-tiba khabar kedua, khabar jumlah fi'liyah, khabar ketiga, jumlah ismiyah, khabar keempat, dharaf madhruf, dan sebagainya. Ini pun samalah dalam bab na'at. Tu. Contoh kita kata wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Hadza bermula ini. Kitabun itu satu kitab. Anzalnahu ay anzalnal kitab. Itu kembali pada kita. Anzalnahu yang menurun oleh kami akan dia akan kitab yang menurun. Tengok. Bermula ini satu kitab yang menurun oleh kami akan dia akan kitab mubarakun yang berkat ia kitab. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Mubarakun tu dia. Mubarakun tu isim. Sifat yang jenis isim. Anzalnahu sifat yang jenis jumlah fi'liyah. Tu. Contoh lagi. Rajulun. Contoh kita kata hadza rajulun mu'minun min ali fir'aun. Rajulun khabar. Hadza rajulun, hadza mubtada, rajulun khabar. Mu'minun sifat bagi rajulun. Mu'minun adalah isim. Isim mu'minun min ali fir'aun. Min ali fir'aun jar majrur. Tu. Yaktumu jumlah fi'liyah.
Yaktumu imanahu. Itu jumlah fi'liyah. 3 sifat itu. Hadza rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumul imana. Bermula ini satu laki-laki. Rajulun apa tadi? Mu'minun, yang beriman, ia mukmin, ia laki tu. Tu. Lagi apa? Min ali fir'aun, yang mana laki-laki itu daripada keluarga Fir'aun. Yaktumu imanahu, yang menyembunyi ia laki itu akan iman laki itu. 3 na'at dan 3 jenis yang berbeza. Tu. Sat lagi dia ada dia punya syarat lagu mana, sebab apa jumlah ni boleh jadi na'at. Abang tu. Kita tulis dulu contoh, saya kita rujuk balik contoh tu. Betul ke tak syarat tu? Hadza rijalun. Kalau dia kata hadza rijalu al-mu'minu, tak boleh dah tambah jumlah. Tak boleh dah tambah jumlah min ali fir'aun yaktumuna imanahu, tak boleh. Sebab apa? Tunggu. Tu. Tunggu sebab apa? Tu. Ada dia punya syarat satu lagi. Jadi kalau hadza rijalun, bukan ar-rijalu, rijalun, dia nakirahkan. Maka boleh tambah na'at dia isim dan na'at dia jumlah fi'liyah, na'at syibih jumlah ke dan sebagainya boleh. Jadi ada 3 tadi. Hadza rijalun mu'minun min ali fir'aun yaktumuna imanahu. Banyak na'at situ. Na'at jumlah ada, na'at isim saja pun ada. Habis. Itu syarat yang ketiga. Maknanya boleh na'at banyak, man'ut seorang. Boleh. Kaedah keempat, syarat man'ut. Lama bahas yang ini. Yang keempat, syarat man'ut. Bahawa syarat man'ut. Man'ut ni lagu mana? Syarat dia mesti isim sahaja. Man'ut. Man'ut lah. Man'ut. Bukan haraf. Bukan sifat. Man'ut mesti isim sahaja. Tak boleh fi'il, tak boleh haraf. Tu. Rijalun. Tadi tu. Man'ut dia isim. Rihun isim. Tu. Zaidun isim. Jadi boleh dina'atkan. Kalau haraf dan fi'il tidak boleh dina'atkan. Tu yang keempat. Yang kelima, cara terjemahan na'at ialah dengan menambahkan yang. Tu je. Senang. Tu. Cara terjemah na'at ialah dengan ditambahkan sebelumnya yang. Yang putih, yang cerdik, yang. Bila kata yang dalam kitab Jawi, yang. Tu. Okay. Habis. Tu kaedah. Kaedah apa tadi tu? Kaedah na'at. Kaedah na'at. Habis. Ni sekarang kaedah na'at yang berbentuk isim. Dia pecah lagi. Tadi kan ada banyak dulu tu. Ni nak bincang pula kaedah na'at yang berbentuk isim. Kaedah na'at yang berbentuk isim. Yang pertama, syarat na'at yang berbentuk isim ni, syarat na'at yang berbentuk isim ni, dia ikut man'ut dia dari sudut 4 perkara. Allah. Lagi sekali, yang pertama syarat ataupun kaedah bagi na'at man'ut ni ialah apa dia? Kaedah bagi na'at yang berbentuk isim ni. Yang pertama, syarat sah na'at yang berbentuk isim ni muafakat pada man'utnya dari sudut 4 perkara. Muafakat pada man'utnya dari sudut 4 perkara. Mana? Dari sudut dia itu muzakkar atau muannas. Satu. Kalau muzakkar, na'at pun muzakkar. Kalau muannas pun na'at pun muannas. Satu. Dari sudut muzakkar atau muannas. Yang kedua, dari sudut dia ni rafa' ke, nasab ke, khafat. Rafa' ke, nasab ke, khafat. Jazam mana? Jazam mana boleh. Jazam fi'il sahaja. Isim tak ada jazam. Falil asma'i min dhalika ar-raf'u wan-nasbu wal-khafdu wa la jazma fiha wa fiha walil af'ali min dhalika ar-raf'u wan-nasbu wal-jazmu wa la khafda fiha. Tu matan dulu kan. Tu. Jadi dari sudut yang pertama muzakkar atau muannas. Yang kedua rafa', nasab ataupun khafat. Kalau khafat lah. Kalau nasab lah. Kalau rafa' lah. Tu. Yang ketiga, dia kena ikut man'ut dia dari sudut dari sudut mufrad ke, musanna ke, jamak.
mufrad ke, musanna ke, jamak. Kalau man'u dia jamak, jamak lah. Tapi jamak yang ghairi aqil. Tu satu. Itu tulis satu lagi. Kalau na'at dia nak na'at dia, kalau man'u dia itu jamak yang ghairi aqil, sifat dia harus untuk buh mufrad muannas. Harus untuk buh mufrad muannas kalau man'u dia adalah jamak ghairi aqil. Tu yang ketiga. Yang ketiga dia ikut dari sudut musanna, mufrad, jamak. Yang keempat akhir sekali, dia ikut man'u dia dari sudut ma'rifah ke nakirah. Dari sudut ma'rifah ke nakirah. Kalau ma'rifah, ma'rifah. Nakirah, nakirah. Okey? Habis. Ini bagi mana? Bagi kaedah sifat yang jenis isim sahaja. Jangan keliru hak fi'il pula. Fi'il mana ada mana ada apa? Mana ada macam ni, tak ada. Dia lain. Tu. Dia lain. Dia lain. Ini untuk kaedah bagi na'at yang berbentuk isim sahaja. Dia ikut empat tu. Satu, muzakkar muannahnya. Yang kedua, rafa' nasab ataupun khafa'. Yang ketiga, mufrad musanna ataupun yang keempat, yang terakhir adalah sama ada dia ma'rifah atau nakirah. Habis. Itu kaedah kedua. Mesti ada empat syarat ni Nak kata dia na'at, tengok empat ni. Muzakkar tak? Muzakkar. Oh, man'ut dia muzakkar. Oh, ni pun muzakkar juga sifat dia. Okey, satu. Dulu dah. Musanna contoh dia. Man'ut dia musanna, sifat pun musanna dah. Okey. Settle. Rafa' man'ut dia dan sifat pun kita baca rafa'. Okey, settle dah. Yang terakhir, yang ni makrifah, sifat pun makrifah. Baru boleh i'rab sifat. Empat syarat sah ni. Okey, empat syarat sah ni dia kena tabi' ikut semua. Tu dia tak boleh muzakkar, muzakkar, sifat muannas tak boleh. Tak boleh tu, tak kena tu. Okey, habis. Tu yang pertama. Kaedah yang kedua. Na'at berbentuk isim ini ada dua jenis sahaja. Tu. Na'at berbentuk isim ini ada dua jenis sahaja. Ada apa? Dua jenis sahaja. Yang pertama, isim mausul khas. Okey, na'at yang berbentuk isim dua. Yang pertama, hello. Tu. Na'at ni dia tu. Dua sahaja, iaitu sama ada isim mausul yang khas. Yang pertama, isim mausul yang khas. Isim mausul yang khas. Kita bahas isim mausul yang khas ni lagu mana? Tulis dulu Isim mausul yang khas. Yang kedua, dia menggunakan, na'at itu menggunakan sirah wasaf. Kita panggil isim wasaf. Kalau mengaji kitab, ni isi wasah ni. Isi wasah. Tu boleh jadi na'at. Bagi na'at isim, dua saja. Isim mausul yang khas. Contoh apa? Huwal ilmu alladhi yanfa'uka al-ilmu. Ya alladhi. Al-ilmu alladhi. Tu. Huwal ilmu alladhi yanfa'uka. Alladhi sifat bagi al-ilmu. Yang kedua, sirah wasah. Sirah wasah kita bagi selepas ni kaedah dia. Okey? Jadi dua, maknanya dua. Jadi kalau kita tengok sifat yang selain daripada dua ni, selain daripada isim mausul dan selain daripada isim wasaf yang sekali lagi kita akan bincang, maka kita nampak itu sifat dah. Tapi sifat yang isim dah, tapi dia bukan isim mausul, dia bukan dalam kategori isim wasaf. Lagu mana? Maka kena takwil. Kena takwil ibarat. Kena takwil ibarat jadi wasah. Kita kena takwilkan dia menjadikan wasah juga. Apa dia isim wasah? Kaedah seterusnya. Kaedah isim wasah ni banyak. Penat. Isim wasah ni banyak. Okey, kita bagi yang antara sahaja. Kita bagi 4 iaitu isim fa'il antaranya, antara sirah wasah ataupun dipanggil isim wasah ni, isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdhil, afdal, isim tafdhil. Yang keempat, isim nisbah. Dia ada lagi sirah musyabbahah, sifat musyabbahah, sirah mubalaghah. Itu juga isim wasah. Itu juga boleh jadi sifat. Cuma kita nak bagi kaedah khusus adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim nisbah dengan isim tafdhil. Tu.
Sebab ini ghalibnya jadi sifat. Kalau sirah musyabahah, sifat musyabahah, dia pun boleh jadi sifat sebab dia isim wasah. Sirah mubalaghah juga boleh jadi isim wasah. Sirah mubalaghah ni keterlaluan lah mubalaghah. Hyperbola. Tu. Macam Ar-Rahim. Ar-Rahimu tu kita boleh terjemah dengan sirah mubalaghah, boleh terjemah dengan sifat musyabahah, boleh berterjemah dengan isim fa'il Ar-Rahim tu. Kalau isim fa'il Ar-Rahim tu iaitu zatun muttasifun birrahmi. Itu isim fa'il. Allah yang bersifat dengan sifat rahim. Terjemah gitu. Kalau Allah yang sangat kasih Ar-Rahim, itu sirah mubalaghah. Tu. Ada? Tu. Kalau isim fa'il ai zatun muttasifun bi sifatil Ar-Rahim, Ar-Rahmi. Tu. Satu zat bersifat dengan sifat rahim. Tu. Ar-Rahim ni kalau kita nak jadikan isim fa'il. Tu. Jadi terjemahnya Allahur Rahimu, Allah yang bersifat dengan sifat rahim. Jadi Ar-Rahim. Itu kalau nak jadikan isim fa'il. Kalau nak jadikan sirah mubalaghah, Allah yang sangat-sangat pengasih. Ataupun kita terjemah Allah yang maha penyayang. Maha tu mubalaghah tu. Tu. Biasanya sirah mubalaghah dia adalah itu kenapi dalam bab saraf. Kenapi bab saraf. Dia ada wazan fa'ilun atau wazan fa'ilun, rahimun, karimun. Itu sirah mubalaghah tu. Itu boleh jadi sifat. Yang kita nak bincang ni khusus 4 ni saja. Malam ni pula petang ni sirah wasah ataupun dipanggil isim wasah, 4 ni ya dulu. Isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdhil dan isim nisbah. Tu. Yang pertama isim fa'il. Apa dia isim fa'il? Isim fa'il ialah isim yang artinya pembuat suatu perbuatan. Isim fa'il ialah isim yang artinya pembuat suatu perbuatan. Macam biasa, macam fa'il juga, cuma dia bentuk wazan fa'ilun. Isim fa'il dia panggil, iaitu pembuat suatu perbuatan. Tu. Isim fa'il ni dia ada 3 wazan. Tu dia. Nak kata dia ni isim fa'il, dia ada 3 wazan. Mana? Atas wazan fa'ilun, 1. Fa alif ain lam. Fa'ilun. Contohnya. Contoh wazan fa'il apa dia? Aminun. Aminun. Nadirun. Aliyun. Semua atas wazan fa'ilun, maka isim fa'il. Nafi'un. Apa lagi? Rakibun. Itu semua atas wazan isim fa'il. Satu. Itu untuk wazan fa'ilun. Yang kedua isim fa'il atas wazan muf'ilun. Atas wazan muf'ilun. Contoh mu'minun. Tu. Mu'minun, mursyidun, mursyidun, mubinun, mubinun, rahimun. Kalau rahimun kita nak buat di isim fa'il, rahimun. Tu. Boleh juga. Atas wazan muf'ilun. Atas wazan muf'ilun. Apa lagi? Macam-macam. Apa lagi? Murkibun ke? Ikutlah. Tu. Muttasifun. Muttasifun isim fa'il. Muttasifun, al-muttasifu. Allahul ladzi tak apa. Ar-rajulu al-muttasifu. Al-muttasifu sifat bagi ar-rajulu sebab dia isim fa'il. Kalau tapi bukan atas wazan ni lah. Ni atas wazan muf'ilun. Muf'ilun. Satu. Yang ketiga isim fa'il atas wazan mufa'ilun. Macam tadi. Muttasifun. Tapi itu wazan lain. Itu wazan mufa'ilun. Itu. Muttasifun. Sebab dia asal wazan dia ittasafa yattasifu ittisafan wa huwa muttasifun. Fadzaka muttasafun. Muttasifun tu isim fa'il lah. Cuma ni dia panggil antara wazan. Jangan kita kata 3 ni je. Jangan fikir lagu tu. Dia kena kembali kepada sorah balik. Matan bina, matan sorah tu kena tahu. Kena tahu mana isim fa'il dan mana bentuk isim maf'ul dia. Setiap fa'il ada mustaq dia yang isim fa'il dan isim maf'ul. Itu kena ngaji bab sorah pula lah. Ni antara. Yang pertama fa'ilun, yang kedua muf'ilun, yang ketiga mufa'ilun. Mufa'ilun. Contoh mukadzibun, mubasyirun, musawwimun. Atau wazan mufa'ilun dan sebagainya. Itu isim fa'il. Satu. Yang kedua sirah wasah isim maf'ul.
Apa dia? Isim maf'ul. Isim maf'ul dia juga terbahagi pada 3. Ini ghalib. Yang lain pun boleh. Yang lain pun boleh kalau ada. Yang pertama atas wazan maf'ulun. Atas wazan maf'ulun. Contoh mahfuzun. Tu. Ma'rufun. Maktubun. Tu semua isim maf'ul atas wazan maf'ulun. Yang kedua isim maf'ul atas wazan maf'alun. 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 Tu. Contoh muf'alun silap. Muf'alun. Muf'alun. Contoh mukramun yang dimuliakan. Muhdarun yang dihadirkan, yang dibawa datang. Muradun. Muradun pun isim maf'ul. Tu. Tu. Muf'alun. Muf'alun atas wazan muf'alun. Tu yang kedua. Yang ketiga atas wazan mufa'alun. Dia macam muqabil bagi isim fa'il. Kalau isim fa'il dia mufa'ilun, masdar isim maf'ul dia mufa'alun. Ni yang ketiga mufa'alun. Contoh mukarramun, mutahharun, muharramun. Tu. Kalau muharrimun isim fa'il, muharramun isim maf'ul. Mukarrimun isim fa'il, mukarramun isim maf'ul. Tu. Habis. Itu isim maf'ul. Yang kedua, bagi sirah wasah. Yang ketiga bagi sirah wasah, iaitu isim tafdil. Isim apa? Isim tafdil. Apa dia isim tafdil ni? Iaitu isim yang artinya lebih. Yang diterjemahkan lebih ataupun paling. Afdal, lebih utama. Paling utama. Dia ada paling dengan lebih. Tu. Tu. Dia atas wazan apa isim tafdil ni? 2 sahaja. Satu muzakkar, satu muannah. Kalau muzakkar atas wazan afdal. Af'ala. Tu atas wazan af'alu. Atas wazan af'alu. Atas wazan af'alu. Afdalu. Afdalu. Akbaru. Tu. Akbaru. A'la. A'la. Dia mula, kalau muzakkar ni, dia mula dengan a. Dia mula dengan a. Dia mula dengan a. Af'alu. Afdalu. A'la. Akbar. Dia mula dengan a. Saya muannah lain sikit. Okey. Jadi isim tafdhil ni kita panggil apa dulu? Dia ini mamnu' minas sarf. Sebab apa? Sebab dia itu adalah wasaf, dia itu wasah dan juga apa? Dan juga dia itu ada wazan fi'il. Mana dia wazan fi'il? Af'alu. Af'alu ialah wazan fi'il bagi ana af'alu. Ana af'alu. Ana akal. Tu. Ana a'la. Tu. Tak. Atau wazan fi'il lah. Atau wazan fi'il tu ya. Ingat. Atau wazan af'ala. Af'ala, kalau af'ala sahaja itu atau wazan fi'il madhi. Fi'il madhi huwa af'ala. Kalau af'alu itu fi'il mudhari'. Ana af'alu. Tu. Atau wazan dia ada wazanul fi'li dan dia itu wasaf, maka dia mamnu' minas sarf. Wasaf yang jenis isim tafdhil. Yang jenis isim tafdhil, dia itu mamnu' minas sarf. Okey. Yang pertama tadi atas wazan af'alu, itu untuk muzakkar. Kalau muannah atas wazan fu'la. Atas wazan fu'la. La. Belakang alif tu alif lam maksurah, bukan alif lam alif yang biasa tu tak. Alif maksurah. Fu'la. Contoh husna. Kalau kata husna tu untuk muannah. Isim tafdhil untuk muannah. Kalau untuk muzakkar ahsan. Tu ahsan. Kalau untuk muzakkar ahsan. Untuk muannas husna. Lagi apa? Untuk muzakkar akbar. Untuk muannas kubra. Tu kubra. Tu. Lagi apa? Kalau muzakkar a'la. Kalau Kalau muannas ulya. Tu. Okey. Okey, halah kalian. Atas wazan fu'la. Tu. Habis. Tu untuk isim tafdhil. Yang terakhir untuk sirah wasaf ialah isim nisbah. Isim apa? Isim nisbah. Isim nisbah. Isim nisbah ialah isim yang dinisbahkan, dibangsakan kepada suatu. Macam kita panggil apa? Kita panggil apa? Wujudiyun. Sifatun. Wujudiyun. Wujudiyun adalah sifat bagi sifatun. Sebab apa? Sebab dia isim nisbah. Apa wujudiyun?
bangsa ada. Bangsa-bangsa tu. Jadi nisbah. Ana Arabiyun. Saya seorang yang Arab. Arabi, bangsa Arab. Tu. Hadza Zaidun Arabiyun. Arabiyun sifat bagi Zaidun dari sudut dia itu sifat yang isim tapi isim wasah yang mana isim apa? Isim nisbah. Isim wasah yang jenis isim nisbah. Arabiyun, bangsa Arab. Malayawiyun, bangsa Melayu. Tu. Ajamiyun, bangsa Ajam. Sifatun wujudiyun. Wujudiyun, isim nisbah. Adamiyun, isim nisbah. Dia boleh jadi sifat pula tu. Okey, habis. Itu untuk sirah wasah. Dan ada lagi kita kata tadi, sirah wasah yang lain iaitu sifat musyabbahah dengan sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Tu. Habis. Tu kaedah apa nama tadi tu? Kaedah na'at yang berbentuk isim. Sekarang kita pergi pula kepada kaedah na'at yang berbentuk jumlah. Kaedah na'at yang berbentuk jumlah sama ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, jar majrur atau dharaf madhruf. Tu kaedah na'at bagi jumlah dia panggil. Kaedah na'at bagi jumlah. Yang pertama, syarat na'at yang berbentuk jumlah ataupun syibih jumlah ni man'ut dia mesti isim nakirah. Sebab tu kita kata tadi, kita boleh kata rijalun la tulhihim tijaratun. Kita tak boleh kata ar-rijalu la tulhihim tijaratun. Tak boleh. Dia mesti isim nakirah man'ut dia. Jadi syarat yang pertama, syarat na'at yang berbentuk jumlah atau syibih jumlah ini man'ut dia mesti isim nakirah. Macam kita bagi contoh tadi lah. Tengok contoh tadi balik. Rihun fiha azabun alim. Rihun nakirah. Maka boleh jadi man'ut bagi sifat yang seterusnya. Maka selepas nakirah itu ada jumlah. Bila selepas nakirah ada jumlah, maka jumlah itu sifat dia. Tu kaedah dia. Rijalun la tulhihim tijaratun. Rijalun nakirah. Kalau ar-rijalu tak boleh dah. Zaidun tak boleh dah. Tu. Kalau ar-rihu tak boleh dah. Sebab dia ma'rifah dengan alif lam. Tak boleh dah. Tu. Ya man'ut dia mesti isim nakirah. Sebab apa? Sebab bertepatan dengan kaedah tiap-tiap jumlah ataupun syibih jumlah ini selepas isim nakirah i'rabnya na'at dan isim nakirah itu man'ut. Apa dia kaedah dia? Kaedah dia tiap-tiap jumlah ataupun syibih jumlah yang berada selepas isim nakirah maka akan di-i'rab sebagai na'at dan isim nakirah sebagai man'utnya. Tu. Man'ut di sini bukan kita i'rab man'utun, mansubun. Tak, man'ut maksudnya ikutlah. Kalau khabar. Tu. Okey, dia tidak ada wa huwa man'ut, tak ada. Mana ada. Okey. Tu syarat dia. Kaedah dia tiap-tiap jumlah atau syibih jumlah yang berada selepas isim nakirah maka jumlah itu adalah na'at dan isim nakirah itu ialah man'utnya. Tu. Habis tu yang pertama. Kaedah yang kedua, syarat na'at yang berbentuk jumlah mesti melengkapi aid. Ada ya'udu audan wa huwa aidun. Aid apa dia? Kembalilah. Aid. Ya'udu aid. Yang kedua, syarat na'at yang berbentuk jumlah mesti melengkapi aid. Apa dia aid? Iaitu dhamir yang merujuk man'utnya. Kalau tak ada, kalau tak lengkap dia tak boleh jadi man'ut, tak boleh jadi na'at lah. Nak jadi na'at lagu mana? Tak ada kaitan. Sebab tu kita kata tadi, mesti ada rabitah antara man'ut dengan jumlah na'at. Mesti ada rabitah dari sudut aid. Mana? Dhamir dia itu akan kembali kepada man'ut. Macam rihu fiha ay fir rih. Tengok dia ada ikatan dah. Dia ada rujuk dhamir aid. Maka dengan syarat kedua, kaedah kedua, syarat na'at yang berbentuk jumlah mesti melengkapi aid
iaitu dhamir yang merujuk kepada man'unya. Sama ada dhamir tersebut dhamir munfasil atau muttasil atau bariz atau mustatir atau dhamir rafa', dhamir nasa', dhamir khafa' dan sebagainya. Asal ada a'i. A'i yang berbentuk dhamir yang merujuk pada man'ut, sama ada dhamir tersebut muttasil, munfasil, bariz, mustatir, dhamir rafa', dhamir nasa' dan dhamir khafa'. Dia asal ada a'i ya. Itu boleh jadi sifat. Boleh jadi sifat. Okey. Habis. Habis tu. Habis tu kaedah bagi na'at berbentuk jumlah. Sekarang ni kita nak tengok pula, kita nak bagi pula tempat-tempat kedatangan na'at. Tu. Tempat-tempat bagaimana tempat na'at ni di mana? Itu nak bagi tahu. Tempat-tempat kedatangan na'at. Yang pertama, kalau na'at tersebut berbentuk isim wasah macam tadilah. Isim wasah yang sama ada isim fa'il, isim maf'ul, isim nisbah, isim apa lagi? Isim tafdhil, sirah mubalaghah, sifat musyabahah. Kalau na'at tersebut adalah wasah yang datang selepas isim. Yang datang, na'at yang bentuk wasah tu datang selepas isim yang mana isim tersebut tidak di'irabkan sebagai mubtada. Beji. Oh, Beji. Beji tidur. Kejap nak ambil push. Itu. Ada post kitab pula. Baru sampai kitab ni. Habis. Mana tadi? Isim wasah. Jadi yang pertama tempat kalau dia na'at itu adalah isim wasah. Dia mari selepas isim yang mana isim itu tidak di'irabkan sebagai mubtada, maka dia itu ialah sifat. Lagi sekali, tempat-tempat kedatangan na'at yang pertama isim wasah. Isim wasah berbentuk isim wasah yang mari selepas isim dan isim tersebut tidak di'irab sebagai mubtada, maka boleh di'irab isim wasah itu sebagai sifat. Contoh. Yang dimaksudkan mubtada ni mubtada saja. Dia tidak ada mubtada tsani, mubtada awal tak. Dia bukan mubtada muqaddam muakhar tak. Dia mubtada saja. Kalau mubtada muakhar, itu boleh ya jadi na'at. Tak ada masalah. Tu boleh jadi na'at. Mubtada di situ maksudnya mubtada yang berada di awal jumlah, bukan mubtada yang berada di belakang. Bukan tu. Contoh apa dia? Contoh fiha 'ainun jariyah. Dalam Quran. Fiha 'ainun jariyah. Kalau ikut i'rabnya, fiha tu khabar muqaddam, ainun mubtada, jariyah tu sifat bagi ainun. Dah tadi kata isim yang bukan mubtada. Dia memang mubtada tapi mubtada muakhar. Dia tak maunya kalau isim wasah itu mari selepas isim yang isim tersebut di'irab mubtada. Dia tidak boleh jadi sifat. Tu. Kalau fiha 'ainun jariyah, tu mubtada muakhar tu, boleh mubtada muakhar tu boleh. Tu. Fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'atun. Marfu'atun sifat bagi sururun. Tu. Tu yang pertama. Tu yang pertama. Ainun jariyah. Jariyah sifat. Sifat berbentuk apa tu? Berbentuk isim wasah mana tu? Isim wasah, isim fa'il. Tu. Isim fa'il. Fiha sururum marfu'ah. Marfu'ah sifat. Sifat jenis mana tu? Jenis isim wasah mana tu? Isim maf'ul. Atau wazan maf'ulun. Tu. Habis tu kedatangan yang pertama dalam bab wasah. Yang kedua, kalaulah sifat tersebut ialah jumlah. Kalau sifat tersebut ialah jumlah, dia mesti datang selepas isim nakirah. Macam tadi
Dia mesti datang selepas isim nakirah. Rujuk contoh tadi. Rihun fiha azabun alim. Rijalun la tulhihim tijaratun. Dia mesti mari selepas isim nakirah. Yang kedua. Yang ketiga, tempat kedatangan na'at juga kalau dalam berbentuk isim isyarah. Na'at yang berbentuk isim isyarah. Isim isyarah yang mari selepas isim yang mudhaf kepada ma'rifah. Isim isyarah tersebut, isim isyarah yang nak di-i'rab sebagai na'at ni, dia mari selepas isim yang mudhaf kepada ma'rifah. Dia datang selepas isim yang diidhafatkan dengan ma'rifah. Yang diidhafatkan dengan ma'rifah. Contoh dia, contoh a'jabatni darajatuka hadhi. Darajatuka hadhi. Contoh. A'jabatni, terkejut ia oleh aku. A'jabatni, terkejut ia oleh aku ataupun mengejut ia akan aku oleh darajatuka, oleh darajat engkau. Darajat engkau yang mana? Hadhihi, yang ini. Darajat engkau yang ini. Isim isyarah tu. Sebab apa isim isyarah boleh jadi sifat? Sebab sebelumnya adalah isim yang dimudhafkan dengan ma'rifah. Mana? Darajatuka. Darajatuka. Asalnya darajatun. Asalnya darajatun. Mari dhamir. Dhamir ma'rifah. Dhamir ma'rifah. Darajatuka. Darajatun. Asalnya darajatun tu isim nakirah. Diidhafat dengan ma'rifah ka tu. Maka dia menjadi isim yang diidhafatkan dengan ma'rifah. Selepasnya datang isim mausul. Isim mausul itu, isim isyarah. Isim isyarah itu menjadi na'at. Menjadi na'at. Boleh menjadi na'at. Ini dalam bab-bab terpencil lah. Dalam bab-bab terpencil. Sebab tadi kita kata dah. Kita kata apa tadi? Na'at, yang kaedah dulu tu. Na'at yang berbentuk isim. Mesti daripada isim wasah. Atau isim mausul yang khas. Selain daripada itu, kena takwil. Kan? Tapi ni dalam bab ni ada isim isyarah pula. Isim lain. Ni dalam bab yang tertentu lah. Dalam bab yang tertentu. Yang keempat, tempat yang kedatangan adat. Yang kedatangan na'at. Mana? Berbentuk adat. Yang berbentuk adad. Adadun. Yang berbentuk adadun. Mana? Isim adat. Iaitu isim adat yang menjadi na'at ni, dia mari selepas isim yang bukan mubtada. Macam tadi. Isim yang bukan di i'rab mubtada, yang di awal jumlah. Tu. Contoh kalau dia buat wa ilahukum ilahun wahid. Dan bermula Tuhan mereka itu Tuhan yang satu. Ilahun itu khabar. Wahid isim adat. Maka wahid boleh jadi sifat kepada ilahun. Sebab ilahun bukan mubtada. Dia khabar bagi ilahukum. Ilahu tu mubtada. Kum mudhafu ilaih. Ilahun khabar. Wahidun adalah sifat. Tu. Lagi. Walayalin ashrin. Wal fajr. Walayalin ashrin. Layalin i'rab apa? I'rab ismu ba'da harfi qasmin. Maka bukan mubtada. Boleh menjadi sifat kepada layalin. Lagi. Mana? Wala tattakhidhu ilahain ithnain. Tidaklah mereka itu mengambil ia oleh mereka itu akan Tuhan yang dua. Ilahain i'rab apa? Maf'ulun bih. Selepasnya ithnain. Isim adat boleh dijadi sifat kepada ilahain. Sebab ilahain bukan mubtada. Tu contoh dia. Jelas tu. Tu untuk kedatangan na'at yang keempat. Yang terakhir, kedatangan na'at yang terakhir dalam bentuk isim mausul yang khas. Ni yang kita nak terang hal tadi tu. Isim mausul yang khas ni lagu mana? Isim mausul yang khas ini menjadi na'at apabila dia datang selepas isim alam dan isim isyarah dan isim yang beralif lam. Apa dia? Isim mausul yang khas yang menjadi na'at, dia boleh i'rab sebagai na'at apabila dia datang selepas daripada isim alam, dia datang selepas daripada isim alam, dan dia datang selepas isim isyarah, dan dia datang selepas isim yang beralif lam. Contoh apa dia? Contoh isim alam. Ja'a Zaidun
alladhi safara. Alladhi sifat Zaidun. Sebab apa? Zaidun isi alam. Isi mausul boleh jadi sifat. Untuk apa dia lagi? Isi isyarah. Jaa hadha alladhi safara. Jaa hadha. Telah datang ia oleh ini yang musafir ia. Jaa hadha alladhi safara. Hadha isi isyarah. Maka selepasnya isi mausul. Isi mausul boleh jadi sifat kepada hadha. Itu. Tu untuk isi isyarah. Mari datang selepas isi isyarah. Kalau isi alif lam pula, isi alif lam banyaklah selalunya. Ja'ar rajulu alladhi safara. Ar-rajulu dia makrifah dengan alif lam. Maka selepasnya alladhi. Alladhi itu adalah sifat. Contoh ayatlah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minu. Alladzina sifat bagi al-muttaqin. Sebab ada alif lam lil muttaqin. Seolah-olah ada lam dengan alif lam lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina jamak, muttaqin jamak. Alif lam, alif lam. Alif lam apa dia? Isi isyarah. Isi mausul mana ada alif lam, tapi boleh jadi sifat sebab apa? Sebab man'u dia ada alif lam. Isim yang ada alif lam. Habis itu untuk na'at. Sekarang kaedah yang terakhir sebelum kita tutup, iaitu kaedah muzakkar dan muannas. Ni penting juga. Kaedah muzakkar dan muannas. Ni yang terakhir lah sebelum kita tutup. Sikit yang mata nak. Okey, macam mana nak kenal muzakkar dan muannas? Yang pertama dari sudut takrif. Perbezaan dari sudut takrif yang pertama, muzakkar ialah isim yang menunjukkan erti laki-laki. Isim yang menunjukkan erti laki-laki atau digunakan sebagai lelaki. Tu. Dia tak, kalau dia kata isim yang menunjukkan erti laki-laki, mana boleh? Siam, saumun. Saumun bukan laki-laki tapi muzakkar. Digunakan sebagai laki-laki. Apa dia? Isim yang menunjukkan erti laki-laki atau digunakan sebagai laki-laki, itu muzakkar. Kalau muannas terbaliklah. Digunakan untuk perempuan atau sebagai perempuan. Kalau muzakkar contohnya Zaidun. Zaidun memang sungguh laki dah. Adamun sungguh laki dah. Ilmun bukan laki tapi digunakan sebagai laki. Saumun, siyamun. Muannas pun itulah. Hindun adalah muannas sungguh. Dari sudut memang betul dia perempuan. Hawa perempuan sungguh. Tapi kalau ma'rifatun, dia bukanlah perempuan tapi diguna sebagai perempuan. Okey. Kemudian tanda muannas ni lagu mana? Tanda-tanda kita nak kata dia muannas ada 6. Tanda-tanda kita nak kata dia muannas ada 6 ciri. Yang pertama adalah tak marbutah. Dia ada tak marbutah sahaja, maka dia itu adalah muannas, kecuali nama tersebut laki-laki, maka dia bukan muannas. Contoh Talhah. Talhah dia ada tak marbutah tapi dia bukan perempuan, dia laki-laki. Maka itu tidak masuk dalam bab ni. Dia kata boleh kata tak marbutah laisa ala babih lah. Tak marbutah yang bukan pada bab muannas. Tu dikecualikan. Satu ada tak marbutah. Contoh suratun, ghurfatun, kitabatun, contohlah. Tu. Yang kedua tanda muannas ialah ada alif mamdudah. Ada alif mamdudah selepas 3 huruf. Apa dah? Ada alif mamdudah. Ada alif mamdudah selepas 3 huruf. Alif. Alif mamdudah. Alif mamdudah selepas 3 huruf. Dan dia tu mamnu nasarah lah. Dulu kita bicara dah alif mamdudah. Alif mamdudah selepas 3 huruf, maka dia itu muannas. Contoh apa? Bayda, putih. Ba, ya, dot, alif. Selepas 3 huruf ada alif mamdudah, maka dia muannas. Husna, ha, sin, nun, alif. Alif yang alif sungguh tu. Maka dia muannas. Husna. Sahra, sahin, ha, ra, alif. Dia ada alif mamdudah selepas 3 huruf, maka dia itu muannas. Tu yang kedua. Yang ketiga, tadi alif mamdudah selepas 3 huruf. Ini pula alif maksurah selepas 3 huruf. Juga dia panggil muannas.
Kecuali kalau nama tersebut laki-laki, maka bukan mu'annas lah. Musa, mim, waw, sin. Oh, alif maksurah. Oh, mu'annas lah. Bukan, sebab dia laki-laki. Okey. Kalau kita bagi alamat ni, kalau dia itu dengan makna laki-laki sungguh, memang laki-laki original, maka terkeluar dalam bab ni. Tu kaedah dia. Contoh apa lagi? Husna. Husna dia adalah isim maksurah selepas 3 huruf. Ha, sin, nun. Atau alif maksurah, maka dia itu mu'annas. Kubra, mu'annas. Hubla, mu'annas. Atau wazan isim tafdhil yang fu'la tu lah. Fu'la, zikra. Semua tu alif maksurah belakang, maka dia mu'annas. Tu yang ketiga. Yang keempat tanda mu'annas ialah maknanya betina hakiki. Maknanya memang betina hakiki dan perempuan sungguh, walaupun dia tidak ada ta marbutah, walaupun tidak ada alif maksurah dan alif mamdudah. Contoh Hindun. Hindun tu mu'annas sebab dia betina hakiki, perempuan hakiki. Umun tak ada pun tak marbutah, mu'annas sebab dia itu merujuk kepada perempuan. Ukhtun merujuk kepada perempuan, maka dia itu mu'annas. 4. Yang kelima, dia panggil mu'annas sima'i. Mu'annas sima'i. Macam dalam surah wazan tu, dia ada wazan sima'i, wazan qiyasi. Kalau qiyasi kita qiyas, kalau sima'i kena dengar orang Arab. Ni mu'annas sima'i, mu'annas yang diiktiraf, yang disebut orang Arab, yang diiktiraf orang Arab sebagai mu'annas, maka mu'annas dia. Macam Syamsun. Syamsun mu'annas, walaupun tak ada tanda mu'annas, tapi orang Arab memang kata dia mu'annas. Syamsun, ardun, bumi, narun neraka, nafsun diri, diri, maka dia panggil mu'annas sima'i. Tu. Yang terakhir mu'annas adalah jamak mu'annas salim dan jamak taksir. Tu yang terakhir. Apa dia mu'annas? Jamak mu'annas salim dan jamak taksir. Semua jamak taksir sama ada laki atau perempuan. Rijalun jamak taksir iaitu mu'annas rijalun. Walaupun dia tu laki. Walaupun dia laki betina, laki yang hakiki, tapi dia tetap dipanggil mu'annas sebab dia jamak taksir. Tu. Rijalun jamak taksir. Masajid, asalnya masjidun muzakkar. Bila panggil masajid, dia jadi mu'annas. Sebab tu kita boleh menyifatkan dia dengan mufrad mu'annas. Sebab dia mu'annas. Lagi pula ghairu akil. Lagi pula ghairu akil. Jadi semua jamak taksir, semua jamak taksir dan semua jamak taksir dan jamak muannas salim adalah muannas. Rijal muannas. Tu macam dalam matan Baiquniyah. Matan Baiquniyah kata apa? Wa ma qallat rijaluhu ala. Dalam bab hadis nazil dengan hadis Ali. Wa kullu ma qallat rijal wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa kullu ma, dan setiap barang, yakni hadis qallat rijaluhu, sedikit ia oleh rijalnya. Rijalu tu fa'il bagi qallat. Qallat dia fa'il yang muannas. Boleh sebab apa? Jamak taksir rijaluhu. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala, apabila sedikit rijal hadis itu, maka tinggilah alilah hadis tersebut. Tu dalam Baiquniyah lah. Nanti kita akan baca ni insya-Allah. Tu tanda muannas, itu sahaja. Tanda muzakkar lagu mana? Tanda senang ya. Selain daripada tanda muannas tadi, itulah muzakkar. Selain daripada tanda muannas tadi, itulah muzakkar. Settle. Tu. Senang Habis. Yang ketiga, yang terakhir, rojok hakikat. Hakikat bagi muzakkar, hakikat bagi muannas. Hakikat bagi muzakkar yang pertama, saat lagi kita bagi 4 hakikat muzakkar, saat lagi muannas kita terbalik sendiri. Terbalik sendiri, tulis terus. Kalau hakikat yang pertama bagi muzakkar adalah rojok dhamir kepada muzakkar adalah dengan dhamir muzakkar. Itu satu. Hakikat bagi muzakkar, rojok dhamir rojok dhamir yang muzakkar dia kena guna muzakkar. Rojok dhamir yang muzakkar dia muzakkar, rojok dhamir dia pun kena muzakkar. Muzakkar. Contoh, nazalal Qur'anu wa huwal haq.
Huwa merujuk pada Al-Quran. Al-Quran muzakkar, huwa muzakkar. Satu. Kalau mu'annah, mu'annah lah. Kalau mu'annah lah. As-sunnatu hiya hujjatun. Hiya yakni sunnah. Kembali pada as-sunnah. Yang kedua, hakikat bagi muzakkar. Kalau nak guna isim isyarat, isim isyarat mestilah muzakkar. Isim isyarat. Kalau nak guna isim isyarat mesti muzakkar. Contoh, babun ay hadha babun fi babin na'ti. Babun tu khabar. Nak guna hadha. Hadha babun. Hadha babun. Babun tu muzakkar. Hadha. Nak menunjukkan musyar ilaihnya tu. Musyar ilaihnya muzakkar. Isyarat dia pun adalah muzakkar. Tu yang kedua. Kalau mu'annah lah. Baliknya. Yang ketiga. Kalau berbentuk khabar, khabar dia mesti muzakkar kalau mubtada' dia muzakkar. Apa dia? Khabar mesti muzakkar kalau mubtada' dia muzakkar. Kalau mu'annah, khabar mesti mu'annah kalau mubtada' dia mu'annah. Itu yang ketiga. Yang keempat dalam bab na'at ni lah. Na'at, kalau man'ut dia adalah muzakkar, na'at mesti muzakkar. Kalau man'ut dia adalah mu'annas, na'at mesti mu'annas. Itu 4 hakikat hukukul muzakkar wal mu'annas. Dia bukan panggil hakikat, hak mu'annas. Macam tanggungjawab. Hak mu'annas dengan hak muzakkar 4 tu. Iaitu yang pertama tadi, rujuk dhamir mesti muzakkar. Kalau muzakkar, mu'annas. Rujuk dhamir. Isim isyarah mestilah merujuk kepada muzakkar. Kalau musyar ilaih muzakkar, isyarat muzakkar. Musyar ilaih mu'annah, isyarat mu'annah. Yang ketiga, kalau mubtada' itu mu'annah, khabar mu'annah. Mubtada' muzakkar, khabar muzakkar. Yang keempat, man'ut kalau muzakkar, sifat muzakkar. Man'ut kalau mu'annah, sifat pun mu'annah. Itu sikit sebanyaklah pada hari ini berkenaan dengan na'at. Tu pun tak habis lagi tu. Ya ada lagi tu, wal ma'rifatu khamsatu asya. Esoklah. Dia nak mencerita kepada kita kaedah. Esok kita akan bicara kaedah isim dhamir lagu. Kemudian kaedah rujuk dhamir lagu mana? Kaedah nak rujuk dhamir macam mana? Kemudian kaedah isim alam macam mana? Itu sahaja. Kemudian lusa baru kaedah isim mausul dan sebagainya. Jadi takat tu dulu. Esok wal ma'rifatu. Kita nak kena isim ma'rifah lagu mana pula. Jadi setakat itu dulu. InsyaAllah sambung pada esok hari. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a al-ismul mudmar. Nahwu ana wa anta wa ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر وأنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا بك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفا وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله تعالى أعلم.